Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan kerajaan dan tiga yang lain membayar Rm 5 juta kepada keluarga mendiang warga Mongolia Altan Tuyasaribu yang dibunuh pada 2006. Keputusan Hakim Mahkamah Sivil Wazir Alam Maidin Merah yang memihak kepada keluarga Altan Tuya pagi ini dibuat 15 tahun selepas tindakan sivil difailkan pada 2007. Tiga plaintiff, Saribu Usitif dan Altin Sisig Sanja yang merupakan bapa dan ibu mendiang serta abang Altan Tuya Mugun Sagai Bayar Jagal memfailkan saman Rm 100 juta. Saman itu menyasarkan dua bekas anggota unit tindakan khas Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar serta penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan Kerajaan Malaysia. Altan Tuya dibunuh pada Oktober 2006 dan mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Mahkamah Jenayah berasingan mensabitkan Azila dan Sirul Azhar atas pembunuhan itu dan menjatuhkan hukuman mati pada April 2009. Bagaimanapun, Mahkamah Jenayah membebaskan Razak daripada tuduhan bersubahat dengan pembunuhan itu tanpa dipanggil pembelaannya pada Oktober 2008. Semasa prosiding yang dijalankan dalam talian hari ini, Wazir memerintahkan 4 defenden turut membayar faedah tahunan sebanyak 5% bagi pampasan Rm 5 juta serta setiap defenden membayar kos Rm 25.000 kepada keluarga. Wazir yang sebelum ini dinaikkan ke Mahkamah Rayuan tetapi hari ini mempengerusikan kes Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa keluarga Altan Tuya berjaya membuktikan saman sivil mereka terhadap 4 defendant berdasarkan imbangan keberangkalian. Hakim berkata bahwa kedua-dua bekas pegawai polis itu terbukti telah membunuh dengan kejam si Matih dalam perbuatan membunuh yang menyalahi undang-undang berdasarkan keterangan beberapa saksi untuk keluarga itu. Wazir berkata keterangan Ketua Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur Dr. Muhammad Shah Mahmud menunjukkan bahwa Altan Tuya ditembak dan diletupkan dengan bahan letupan yang diikat pada badannya yang telanjang dengan letupan kuat yang menyebabkan serpihan daging dan tulang bertaburan di pelbagai tempat di kawasan hutan di Puncak Alam. Wazir berkata keterangan semasa perbicaraan Mahkamah Sivil ke atas saman itu menunjukkan bahwa Altan Tuya dan sepupunya Namira Gerilma datang ke Malaysia pada Oktober 2006 untuk bertemu Razak yang disebut hakim sebagai individu yang menjalin hubungan dengan Altan Tuya ketika itu. Hakim berkata keterangan Namira menunjukkan Altan Tuya mahu mengutip bayaran daripada Razak atas kerja terjemahan yang dia lakukan untuknya di Paris. Bagaimanapun, mahkamah tidak memberikan butiran lanjut mengenai kerja terjemahan yang dilakukan oleh Altan Tuya untuk Razak. Wazir berkata Razak dalam pernyataan pembelaannya mengakui melibatkan bantuan Azila bagi menangani isu Altan Tuya mengganggu Razak. Defenden pertama dan kedua Azila dan Sirul tidak mengenali si Mati sebelum tarik 19 Oktober 2006 ketika dua bekas polis itu bertemu Altan Tuya di luar rumah Razak dan mengiringinya pergi. Terdapat motif yang boleh dilihat untuk defenden pertama dan kedua meletupkannya dengan bahan letupan grade tinggi. Satu-satunya kaitan antara defenden pertama dan kedua dengan si Mati ialah defenden ketiga Razak, kata Wazir. Hakim itu juga berkata kerajaan yang merupakan defenden keempat bertanggung jawab serta wakil atas tindakan menyalahi undang-undang Azila dan Sirul yang menggunakan sumber pasukan polis. Peguam Sanggit Kaurdio mewakili keluarga manakala Azila dan Sirul tidak diwakili. Peguam Manjit Singh Dillon bertindak bagi Razak manakala Peguam Kanan Persekutuan Zeti Zurina Kamarudin mewakili kerajaan. Azila kini dipenjara sementara menunggu hukuman mati di Malaysia. Sirul bagaimanapun telah melarikan diri ke Australia sebelum Mahkamah Tertinggi Malaysia mengekalkan sabitan dan hukuman mati kedua-duanya pada 2015. Mahkamah Persekutuan telah membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini yang membatalkan keputusan bersalah kedua-dua lelaki itu. Sirul telah terbang ke Australia selepas keputusan Mahkamah Rayuan dan semasa pihak pendakwaan merayu kepada Mahkamah Tertinggi. Sirul kini berada di bawah jagaan pihak berkuasa Australia yang mempunyai dasar untuk tidak menghantar pulang sesiapa yang menghadapi hukuman mati di negara asal.